Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Di sini terdapat istilah yang sangat penting, iaitu faktor. Kita nak cari faktor bagi 15. Apakah yang dimaksudkan faktor bagi 15? Sebenarnya sangat mudah, iaitu 15 boleh dibahagi tepat dengan nombor apa. Kita nak cari senarai nombor-nombor itu. Okay, jadi kalau kita nak cari faktor, apakah yang kita perlu buat? Kita perlu tanya pada diri, 15 boleh ditulis sebagai apa? Hasil darab 1 dengan 15. Kalau kita berupaya tulis 15 sebagai hasil darab dua nombor ini, bermaksud dua nombor ini ialah faktor bagi 15. Sebab 15 boleh dibahagi tepat oleh 1. Kalau tak pasti, kita boleh guna kalkulator. 15 boleh dibahagi dengan 1, kita dapat 15. Bermaksud 15 boleh dibahagi tepat dengan 1 dan kita dapat jawapan nombor bulat tanpa perpuluhan. Dan sama juga 15 juga boleh dibahagi tepat oleh 15. Kita dapat jawapan 1. Ini adalah nombor bulat, bukan dalam bentuk pecahan, bukan dalam perpuluhan. Kedua-dua ini adalah faktor bagi 15. Dan belum habis, kita masih ada nombor-nombor lain yang merupakan faktor bagi 15. Kita kena cari satu persatu. Okey, jadi kita sentiasa mula dengan 1, kemudian kita akan naikkan nilainya. Tanya pada diri, selepas 1 ialah apa? 2 kan? Tetapi, adakah 15 boleh dibahagi oleh 2? Tak boleh kan? Sebab kita dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Bermaksud 15 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Pastikan jawapan kita dapat nombor bulat. Barulah nombor itu adalah faktor bagi 15. Jadi kita tak boleh tulis 2 di bawah. Kita akan naikkan lagi nombor kepada 3. Sebagai contoh, 15 boleh bahagi 3. Iaitu dapat 5. Ini adalah nombor bulat. Jadi kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis 15 sama dengan 3 darab apa? 3 darab 5. Sebab 15 bahagi 3, kita dapat 5. Jadi kita isi 5 di sini. Boleh faham? Kedua-dua nombor ini juga adalah faktor bagi 15. Dan selepas itu, tanya pada diri, adakah 15 boleh dibahagi tepat dengan 4? Sebenarnya tak boleh kan? Kalau tak pasti, kita tekan, kita dapat 3.75. Ini bukan nombor bulat. Bermaksud tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. 4 bukan faktor bagi 15. Jadi jangan tulis 4 di bawah. Faham tak? Selepas 4 ialah apa? Selepas 4 ialah 5. Dan perhatikan 5 sudah berada di sini. Bermaksud kita sudah berjaya senaraikan semua faktor. Iaitu 1, 3, 5, 15. Biasanya kita akan nampak nombor dia mula dengan 1. Kemudian 3, lepas tu 5 dan akhirnya nombor yang paling besar iaitu 15. Kalau kita mendapati bahawa 5 sudah berada di sini dan 5 merupakan faktor bagi 15, bermaksud kita sudah berjaya senaraikan semua faktor. Okay, jadi kita boleh tulis satu kesimpulan. Faktor bagi 15 ialah apa? 1, 3, 5 dan 15. Baik, kita tengok soalan B. Kita nak cari faktor bagi 32. Sama juga, tanya pada diri, 32 boleh ditulis sebagai hasil darab nombor apa dengan nombor apa. Jadi kita sentiasa mula dengan 1. 1 darab apa boleh dapat 32? 1 darab 32. Betul kan? Selepas itu kita akan apa? Naikkan nombor 1 kepada 2. Kita nak kena pasti sama ada 32 boleh dibahagi 2. Kalau tak pasti, kita tekan calculator. Kita dapat 16. Jadi bermaksud 32 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan kita dapat 16. Kita akan tulis 2 darab 16. Boleh? Selepas itu kita nak teruskan. Adakah 32 boleh dibahagi dengan 3? Kita semak tengok. Kita dapat 10.67. Ini bukan nombor bulat. Bermaksud 32 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi jangan tulis 3. Faham tak? Dan selepas 3 ialah apa? Nombor 4 kan?
32 boleh dibahagi dengan 4. Kita dapat 8. Bermaksud apa? 4 ini adalah faktor. 8 ini juga adalah faktor. Jadi kita tulis 32 sama dengan 4 darab 8. Perhatikan nombor ni semakin meningkat. 1, 2, 4. Kemudian adalah 5, 6, 7. Dan sebenarnya 5, 6, 7 bukan faktor. Sebab kita boleh semak macam ni. Okay, nampak tak ini bukan dalam bentuk nombor bulat. Kemudian 32 bahagi 6, kita semak tengok. Kita dapat 5.33. Kemudian 32 bahagi 7, kita dapat 4.57. Semua ini bukan nombor bulat. Bermaksud 5, 6, 7 bukan faktor bagi 32. Selepas 7 ialah apa? Nombor 8 kan? 32 bahagi 8. Kita boleh nampak 32 boleh dibahagi tepat dengan 8. Tetapi kita sudah nampak 8 berada di sini. Kalau 8 sudah berada di sini, bermaksud kita sudah berjaya senaraikan semua faktor. Jadi kalau kita nak senaraikan semua faktor, kita boleh salin seperti ini. Mula dari 1 dan kita akhir di 32. Boleh? Jadi kita boleh tulis faktor bagi 32 ialah apa? 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Boleh? 6 nombor ini adalah faktor bagi 32. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan C. Sama juga, kita sentiasa mula dengan 1. Okay? 1 darab 40. 1 darab diri sendiri akan dapat diri sendiri. Kemudian kita akan naikkan nombor 1 kepada 2. Adakah 40 boleh bahagi 2? Mesti boleh kan? Sebab 40 ialah nombor genap. Jadi kita nak tahu 40 bahagi 2 kita dapat apa? 20. Jadi kita boleh isi 20 di sebelah. Selepas itu kita nak teruskan. Adakah 40 boleh dibahagi 3? Tak boleh kan? Kalau kita tekan mesti dapat perpuluhan. Jadi kita jangan tulis 3 di bawah. Kemudian kita semak tengok. 40 boleh bahagi 4 tak? Boleh kan? Kita dapat 10. Ini adalah nombor bulat. Jadi kita akan isi 4 dengan 10 di bawah. Selepas itu kita ada nombor 5. Kita tekan 40 bahagi 5 kita dapat 8. Masih boleh dibahagi tepat. Jadi kita boleh salin 5 darab 8. Okey. Selepas itu kita ada nombor 6 dan nombor 7. Kalau kita semak dengan kalkulator, 40 memang tidak boleh dibahagi tepat dengan 6 dan 7. Selepas nombor 7 ialah nombor 8 kan? Tetapi nombor 8 sudah berada di sini. Ini bermaksud segala faktor kita sudah berjaya senaraikan. Boleh faham? Dari 1 hingga paling besar ialah 40. Jadi saya boleh tulis faktor bagi 40 ialah apa? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Kesemua ini adalah faktor bagi 40. Boleh? Baik, sekarang kita lihat soalan D. Kita nak cari faktor bagi 48. Bagaimana cari? Sama juga kita akan mula dengan 1. 1 darab diri sendiri akan dapat diri sendiri. Okey? Selepas itu kita akan naikkan nombor 1 kepada 2. Sedangkan 48 ialah nombor genap. Bermaksud ia mesti boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kita boleh tulis 2 darab 24. Kemudian kita akan naikkan nombor 2 kepada 3. 48 boleh bahagi 3 tak? Boleh kan? Kita dapat 16. Okey. Selepas itu kita nak semak sama ada 48 boleh bahagi 4. Okay, kita dapat 12. Bermaksud boleh dibahagi tepat. Jadi saya akan salin 4 darab 12 di bawah. Selepas itu kita nak semak sama ada 48 boleh dibahagi tepat dengan 5. 48 bahagi 5 kita dapat perpuluhan. Bermaksud 5 bukan faktor bagi 48. Jadi jangan tulis 5 di bawah. Selepas itu kita nak semak 48 bahagi 6. Boleh kan? 6 darab 8. Okey. Selepas 6 ialah nombor apa? Nombor 7 kan? Tetapi 48 tidak boleh dibahagi tepat dengan 7. Dan lepas tu kita ada nombor 8. Nombor 8 adalah faktor bagi 48. Jika nombor 8 ini sudah berada di sini, bermaksud segala faktor kita sudah berjaya senaraikan. Jadi kesimpulannya ialah semua nombor di sini adalah faktor bagi
48. Jadi saya boleh tulis faktor bagi 48 ialah apa? 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian 8, 12, 16, 24 dan 48. Okey, kita akan sentiasa ikut urutan ni dari nombor yang paling kecil hingga ke nombor yang paling besar. Boleh? Okey, selepas itu kita lihat soalan E. Kita nak cari faktor bagi 51. Bagaimana cari? Senang saja, kita mula dengan 1. 1 darab 51. Betul kan? Selepas itu, 51 memang tak boleh dibahagi tepat dengan 2 sebab ini adalah nombor ganjil. Jadi saya akan cuba tekan 51 bahagi 3. Bermaksud 3 adalah faktor, 17 adalah faktor. Jadi saya akan tulis di tepi 3 darab 17. Selepas itu kita ada nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sehingga 16. Kesemua ini anda boleh semak satu persatu dan anda akan mendapati bahawa kesemua nombor itu bukan faktor bagi 51. Jadi sebenarnya kita hanya ada 4 faktor ini sahaja. Maka kita boleh tulis kesimpulan faktor bagi 51 ialah 1, 3, 17 dan 51. Kemudian kita masuk soalan F, 87. Sama juga kita akan mula dengan 1 darab 87. Kemudian kita akan lihat sama ada boleh dibahagi oleh 2 atau tidak. Oleh sebab ini adalah nombor ganjil, bermaksud ia tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi saya akan tekan 87 bahagi 3 dan tengok apa yang berlaku. Oh, dapat 29. Maksud 3 darab 29. Selepas itu kita boleh semak 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan anda akan mendapati bahawa kesemua itu bukan faktor bagi 87. Jadi sebenarnya kita hanya ada 4 nombor ini saja. 4 nombor ini adalah faktor bagi 87. Maka saya boleh tulis faktor bagi 87 ialah 1, 3, 29 dan 87. Boleh? Ini adalah soalan F. Sekarang kita lihat soalan G. Kita ada nombor 98. Soalan H saya padam dulu. Kita nak cari faktor bagi 98. Mula dengan 1. 1 darab dengan 98. Okay, ingatlah kita akan tulis 1 di kiri dan 98 di sebelah kanan. Nombor yang kecil di kiri, nombor yang besar di sebelah kanan. Kemudian kita akan naikkan nombor 1 kepada 2. Sebab ini adalah nombor genap kan? 2 darab apa? Kalau tak pasti, kita boleh semak dengan kalkulator. 98 bahagi 2. Kita dapat 49. Jadi saya boleh tulis 49 di sini. Selepas itu, tanya pada diri, adakah 98 boleh dibahagi dengan 3? Tak boleh kan? Sebab kita dapat perpuluhan. Dan kita semak 4. Juga tak boleh sebab kita dapat perpuluhan. Dan kita semak 5. Masih tak boleh. Ini bukan faktor bagi 98. Kemudian kita semak 6. Masih tak boleh. Okay, kemudian kita semak 7. Nampak tak 98 boleh dibahagi tepat dengan 7 sebab kita dapat nombor bulat. Jadi kita akan tulis 7 dengan 14 di bawah. Kemudian kita masih ada nombor 8 hingga 13. Kalau anda semak satu persatu, anda akan tahu kesemua itu bukan faktor bagi 98. Bermaksud kita sudah berjaya senaraikan semua faktor. Okay? Dari 1 hingga 98. Maka kita boleh tulis faktor bagi 98 ialah 1, 2, 7, 14, 49 dan 98. Ini adalah soalan G. Sekarang kita lihat soalan H. 1, 2, 4. Sama juga kita nak cari faktor bagi 1, 2, 4 sentiasa mula dengan 1. 1 darab 1, 2, 4. Kemudian kita akan naikkan nombor 1 kepada 2. Dan kalau tak pasti kita boleh semak dengan kalkulator. 1, 2, 4 bahagi 2 kita dapat 62. Selepas itu, tanya pada diri, adakah 1, 2, 4 boleh bahagi 3?
Nampak tak pecahan ataupun perpuluhan? Bermaksud 3 bukan faktor bagi 1, 2, 4. Kemudian kita semak 4. Nampak tak kita dapat 31? Bermaksud 4 darab 31. Kedua-dua ini adalah faktor bagi 1, 2, 4. Kalau anda semak satu persatu dari nombor 5 hingga nombor 30, kesemua ni bukan faktor bagi 1, 2, 4. Dan ini bermaksud kita sudah berjaya senaraikan semua faktor ini. Jadi saya boleh tulis faktor bagi 1, 2, 4 ialah apa? 1, 2, 4, 3, 1, 6, 2 dan 1, 2, 4. Ini sahaja. Dan berdasarkan kesemua soalan ini, kita boleh dapat satu kesimpulan. Kita boleh mendapati bahawa faktor bagi suatu nombor mesti bermula dengan apa? Bermula dengan nombor 1. Nampak tak? Sentiasa mula dengan nombor 1. Okey, cikgu bulatkan untuk kamu. 1. Nampak tak? Sentiasa mula dengan 1. Okey, dan sama untuk soalan H. Okey, dan kesimpulan yang kedua adalah apa? Nombor yang paling besar ialah diri sendiri. Nampak tak? Nombor yang paling besar ialah 15. Okey, nombor yang paling besar ialah 32, iaitu diri sendiri. Sama juga untuk soalan lain. Ini adalah kesimpulan yang kita dapat. Okey, nampak tak? Soalannya ialah 48. Dan faktor yang paling besar baginya adalah 48. Sama juga untuk soalan E, F, G dan H. Ini adalah dua kesimpulan yang sangat penting tentang faktor bagi suatu nombor. Boleh tak? Kalau tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan pada hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.